Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya, karangan Profesor Basri Ibrahim Al-Zahari. Ringkasan pada kitab Zarahud dan juga kitab Syekh Ahmad Hasan Syekh Ahmad bin Hasan Mu'alim, kitab Ziarah Qabr Hud AS dan kitab Al-Qubri fil Yaman. Jadi ringkasan kita bicara. Kita bicara dah bincang dah macam mana pendapat ulama-ulama besar di Yaman sendiri tentang kuburiyah ni, yang menentang amalan kuburiyah lah, golongan-golongan kuburiyah di Yaman. Antara yang terkenal dia iaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir, Ibn Amir As-San'ani. Lepas tu Imam Muhammad Ali Syaukani. Satu hak besar sekali lah. Hak lain tu hak suhu dah. Lain tu suhu juga, tapi part dia lah dah. Part kita tentang mana Syekh Muhammad bin Muhammad As-Samawi, Syekh Yahya bin Muhammad bin Syakir Al-Ammah bin Akil Aryani, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ibad Al-Abadi, Syekh Muhammad bin Salim bin Husain Al-Qadari Al-Masyhur bil Bahani. Dah kita bicara dah. Kita nak sambung pula hari ni, nak sambung khusus pendapat khusus Imam Nawawi secara pendapat Imam Syaukani secara khusus dah. Pendapat Imam Syaukani secara khusus tentang kuburiyah dah. Tentang aliran kuburiyah. Imam Syaukani mempunyai kupasan yang terperinci lah bagi membantah golongan-golongan kuburiyah. Ia dilakukan beliau dalam karyanya Al-Durrun Nadi. Ibn Amir As-San'ani kita bicara dah, kitab Yasuhunya, iaitu kitabnya banyak dah. Masalah fi zabaih al-qubur wal ghairiha dah. Cuma hak suhu sekalinya tathhir al-i'tiqad an adran al-ilhad dah. Tathhir al-i'tiqad an adran al-ilhad dia suhu dia lah. Jadi Imam Syaukani pula dia kata hak suhunya Ad-Durrun Nadi mengikut tema-tema tertentu dah. Ad-Durrun Nadi ni ada tema-tema tertentu yang diletakkan beliau dalam karyanya itu. Antaranya ialah pertama, mengiktikadkan makhluk boleh memberikan manfaat dan kemudaratan dengan sendiri dah. Dengan sendiri tu, dengan izin Allah disebut juga dah. InsyaAllah. Tapi Allah telah beri mandat ke Tuhan ni lah. Dengan sendiri maksudnya tak payah minta Tuhan lah, Allah beri dah ke dia dah. Pada makhluk ni seolah wakil Tuhan dia, tak payah siapa Tuhan lah, Tuhan tak dengar dah, kira suruh ke dia dah. Itu maksudnya. Dengan izin Allah juga dah, Allah beri izin dah. Jadi hak ni pun manfaat dan mudarat dengan diri sendiri juga. Imam Syaukani menjelaskan orang yang mengiktikadkan mana-mana orang mati dan hidup ataupun hidup lagi dah. Untuk wali tu mati ke tak wali tu hidup boleh memberikan manfaat ataupun mudarat sama ada secara tersendiri atau bersama dengan Allah SWT dah. Kemudian menyerunya menumpukan atau memohon pertolongan daripada makhluk tadi dah, dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Tak mampu ni bukan maksudnya secara zahirnya tak ikut hukum sebab akibat biasanya, tak ada dah. Hukum ghaib lah, benda-benda ghaib ke apa, benda contohnya minta rezeki, minta jodoh minta jodoh. Benda-benda ni adalah tak ada kaitan itulah. Minta nombor ekor kan, minta yang mudah biasa boleh snack ekor 12 ekor. Tu benda-benda gitulah, benda-benda yang kata bukan dalam zahir yang boleh tolong lah. Kalau kita minta yang kubur, tiba-tiba bangun cuh mengajar kita susah dah. Dia jadi zahir pula dah. Ngarut dah kalau cerita tu, ngarut cerita sufi ni, tapi nak bagi kalau sungguh dah. Kita ayat ke dia dari kubur, dia pun bekas bangun tubik kita secara zahir. Jadi zahir lah. Jin pun dah, kalau kita nampak dia, kita asal tak boleh nak puja suruh dia dah. Tapi kita suruh dia sebagai kita ni tuai dah, bukan kita ni hamba pada dia. Kita suruh dia
Bukan minta tolong hina diri dia kepada dia, dan kita seolah jadi tuai pada dia. Kita suruh macam Nabi Sulaiman suruh jin-jin tu, tak apa dah. Apabila seolah-olah kita telah masuk alam zahir, dia pun jadi zahir tu. Walau jin ghaib tapi jadi zahir, tak apa. Ni masalah ni benda hak tak hak tak mampu secara zahir, secara sebab akibat yang biasa ni, sunnatullah biasa lah. Okey, dia sebenarnya tidak mengikhlaskan tauhid. Tauhid itu betul lah. Kalau dia kata tok wali ke gapo, lepas mati lagi berkuasa dah. Dia tok wali ke apa ni, nabi ke apa, lepas mati baru lebih berkuasa, seolah kuasa dia jadi macam dia ni ada sifat ketuhanan jugalah, walaupun dia tak sebut dah. Boleh tunai hajat ke apa, masuk itu tidak ikhlas tauhid dia dah. Dan tidak mengesakan Allah SWT dari segi ibadah. Kita kenal Allah SWT. Kalau dia kata Allah ni sangat-sangat hebat, sehingga tak nampak wali hebat setama dia pun tak nampak. Tinggal jauh, hebat jauh ni Allah SWT dah. Semua bergantung dengan Allah. Jadi tak perlu dah minta dengan Allah ni, sangat mendengar, sangat tunaikan hajat, sangat menunaikan hajat. Tak perlu dah perantara itu wali dah. Menurut Imam Syaukani, doa untuk sampai kepada suatu kebaikan dan membendung sesuatu kemudaratan adalah sejenis ibadah. Minta benda baik, bendung benda mudarat, ibadahnya dah. Hal tersebut tanpa mengira sama ada pihak yang dipanjatkan doa itu merupakan sesuatu selain daripada Allah atau sesuatu bersama-sama dengan Allah. Minta dengan Allah minta dengan dia tak dah. Seperti batu, pokok, syaitan maupun malaikat sekalipun dah. Tok wali ni agak Sai Baba dah. Sai Baba tu orang Hindu pergi. Sai Baba dia boleh mati jadi dia buat patung ni. Hak Hindu sekarang dah, hak ngaku Islam kepih ke pakai semua hashtag ngadak berhala Hindu dah. Berbahala Sai Baba tu, Sai Baba ni dua-dua lagi. Masjid pergi masa hidup dah, masjid dia pergi tokoh Hindu pergi dah. Jadi dia capuk agama. Dia macam tak wali dah hidup dia dah. Jadi macam tak wali kan. Jadi pakat sembuh belaka dah. Dia tak hajat belaka. Okey, sembah batu tu roh di sebalik batu dia. Dia berhubung dengan alam ghaib ni. Dia lebih hebat selepas mati, lebih hebat. Sifat ketuhanannya lebih hebat setelah mati dah. Masa hidup ni ada lagi sifat-sifat manusia dah. Dah. Itu masalah ni. Setiap orang alim mengetahui perkara ini dan perakuinya. Dah. Puncanya hanya satu saja, iaitu ia melibatkan ibadah bukan kepada Allah, atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sepatutnya minta Allah, minta dengan makhluk dah. Jadi sepatutnya hinakan diri, berasa hebat Allah, agungkan Allah, tidak agungkan makhluk dah. Ia berlaku kepada binatang sebagaimana berlaku kepada benda-benda yang tidak bernyawa, dan kepada orang hidup sebagaimana ia berlaku pada orang mati. Boleh jadi berhala belaka lah. Semua ni boleh jadi berhala belaka. Sesiapa sahaja beranggapan terdapat perbezaan antara orang yang mengiktikadkan terhadap suatu berhala, yang ia boleh menimbulkan kemanfaatan maupun kemudaratan, dengan orang yang mengiktikadkan pada manusia atau orang hidup yang dia boleh melahirkan kemanfaatan atau membendung kemudaratan, atau melakukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah SWT sahaja, benda-benda ghaib ni dah Allah SWT sahaja boleh buat. Itu semua termasuk ke dalam erti kata melakukan ibadah bukan kepada Allah SWT, atau mengiktikadkan sesuatu mempunyai qudrat, kuasa apa yang tidak dimiliki melainkan hanya Allah SWT. Benda-benda yang di luar zahir ni lah, sunnatullah biasanya. Semata-mata atau mendekatkan diri kepada sesuatu yang lain daripada Allah dengan melakukan sesuatu yang tidak mendekatkan diri melainkan hanya kepada Allah SWT. Benda tu nak dekat kepada Allah, cara kepada Allah sahaja sepatutnya, tapi yang mendekatkan makhluk tu seumpama Allah SWT. Contohnya kubur Nabi Hud lah. Sepatut kita mengagungkan Nabi Hud, mengagungkan Allah SWT lah. Kita tawbah Kaabah tu nak untuk mengagungkan tuan rumah tu lah, iaitu Allah SWT. Kalau buat bercara di kubur Nabi Hud tu, mengagungkan Nabi Hud, seolah-olah dia tu Tuhan jugalah. Tarah yang hampir sama dah. Kurang sikit lah kalau kira ada banding Mekah gitu je. Dan seolah dia boleh tunai hajat, boleh apa dosa macam-macam lah. Tu ada unsur dia. Jadi dia ayat sini, Imam Syaukani dia ayat serupa je. Setengah kata kat berhala je. Berhala je, kalau semua berhala ni minta hajat dengan berhala baru jadi kafir dah, baru jadi syirik dah. Kalau minta dengan tak wali tak jadi kafir, tak jadi syirik. Karut lah dah. Kita ni setengah-setengah tu ngaku aswaja ahli sunnah dah. Dia kata Syiah tu syirik lah. Minta dengan Husain, ya Husain madak ya Husain dah.
Tapi orang Ususin ni, dalam kitab dia Thummah Tadaitu tu dah, dia kata, kalau sekira lah, Tok Wali hebat setara mana, Syekh Abdul Qadir Jalani lah, Sayyidul Awliya dah. Hebat setara Syekh Abdul Qadir Jalani pun dia rendah jauh lagi daripada Husain ni, Imam Husain ni. Husain ni cucu Nabi dah. Cucu Nabi dah, darah daging Nabi dah. Dan dia pula cucu Nabi saya. Hebat punya Tok Wali pun hebat lagi Imam Husain dah. Jadi Syiah ni dia minta dengan orang lebih tinggi darjat dia berbanding dengan Tok Wali dah. Jadi Syiah tu juga nganyi dah kena ngaku ahli sunnah ni, hak terpengaruh dengan kuburiyah ni, hak sufi kuburiyah ni. Dia nganyi kata sunni pun berat juga. Dia kata baik minta ni Husain dah. Jadi mati hujah lah kalau terima pendapat kau ni ngaku sunni tapi duk mai minta nak kubur Tok Wali mana. Maka serupa dengan Syiah. Syiah. Tak apalah. Orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah dengan berhala dan Tuhannya bukan Allah SWT sama juga dengan apa yang dilakukan oleh sesetengah orang pada zaman ini. Yang mengaku Islam, yang menyekutukan Allah dengan para wali, serupa je berhala dengan Tok Wali dan kubur dah. Kubur maupun kubur besar, serupa dah dia kata. Jangan kita anggap berhala ni mesti tokoh dah. Dia ada kan kita tengok, ada berhala tokoh, kita ada berhala gambar dah. Cina ke apa. Tok nenek dia puja bubuh ke apa, culuk ke apa, colok dah. Berasak dia lepas dia minta hajat dengan roh tok nenek moja dia guna gambar perantara berhala juga tu dia. Tak nanti ke berhala tokoh dah. Zaman ni ada gambar comel bukan pun zaman dulu. Jadi ada setengah tu tak perlu berhala tokoh gitu je. Pada dengan gambar dah. Ni sembuh tu dah. Kalau kita buat kubur ke ataupun gambar Tok Wali ya. Syekh Abdul Qadir Wali Songo ke apa, minta hajat melalui gambar serupa dah. Dengan berhala, cuma berhala tu cara dulu dia pandai buat berhala ni. Dia ada kemahiran. Dan dia lemuh buat gambar lukisan ni dengan teknik canggih ni. Kena faham. Hukumnya satu saja, serupa je dah. Serupa kubur Tok Wali ko, gambar Tok Wali, kubur Tok Wali ko dengan berhala ko. Kalau kita buat cara yang sama dengan berhala pun orang kafir tidak bodoh. Dia tidak anggap berhala tu begitu nak hajat. Kuasa roh ataupun kuasa gaib di sebalik berhala tu penghubung antara alam gaib ni. Berhala tu jadi penghubung antara alam gaib Tuhan kecil ni, Tuhan ni, alam ketuhanan ni dengan alam zahir tu je. Dia perantara dia tahu berhala tokoh tak ada satu boleh tidak bodoh benar mana. Dia ada anggap berhala tu perantara kepada alam gaib tu. Serupa dengan Tok Wali ni. Hak sebut kata Tok Wali ni apabila mati semakin ada kuasa ni. Iyalah tu. Okey, apabila berlaku i'tiqad pada wali dan kubur sebagaimana yang berlaku pada berhala. Ia jelas dinamakan sebagai syirik dah. Berhala tu Allah Ta'ala Uzza aku gapo tu orang soleh juga dah. Ada orang tu orang yang soleh dah. Nama gapo? Ya gapo dah ada lima gapo berhala tu. Semua tu orang soleh dah, orang cu Tok Wali kan. Jadi minta pada berhala tu sebenarnya minta pada roh Tok Wali ni. Orang soleh ni. Hal tersebut kerana syirik tidak hanya merupakan ikatan nama dengan beberapa perkara yang tertentu yang dikaitkan dengan nama tersebut saja, bukan nama berhala saja, tokoh berhala Hindu saja dah. Kalau buat patung tok guru kita, tok jadi berhala tidak dah. Kalau Malaysia ni ada berhala Cina buat datuk kon orang Melayu dah. Sebaliknya syirik ialah melakukan suatu perkara bukan kerana Allah SWT. Dalam perkara-perkara yang dikhususkan hanya kepada Allah SWT saja, minta hajat doa apa ni pada Allah saja. Hal tersebut tanpa mengira sama ada perkara dikaitkan dengan nama yang pernah digunakan oleh masyarakat jahiliah satu ketika dahulu ataupun nama lain, nama baru dah, berhala baru dah. Nama Tok Wali, Tok Guru kita dah. Tapi membawa maksud yang sama, minta hajat, berkat lah gapo dah, serupa nama berhala serupa dah. Nama sahaja tidaklah diambil kira agak tukar nama comel-comel dah. Tapi orang tahu benda tak ada koh ada agak serupa dah. Agak juga walaupun tukar nama dah. Orang yang tidak mengetahui perkara sebenarnya dia seorang yang jahil dan tidak wajar berbicara sebagaimana dilakukan oleh orang yang berilmu. Buku sekat ni 9 hingga 70 dah. Kitab tadi lah dah.
Ad-Durrun Nadid. Setiap orang alim mengetahui ibadah atau penyembahan orang-orang bukan terhadap berhala sahaja tidak berlaku melainkan dalam bentuk membesarkannya. Jadi kalau kita orang syirik tu, orang kafir dah, berhala tu yang membesarkan berhala. Kalau kita mengaku Islam, waliyazbillah dah, kalau mengaku Islam setengah ni, tapi membesarkan kubur, serupa dah membesarkan berhala dah. Dan i'tiqad kaya boleh memberi manfaat dan mudarat. Berhala minta hajat berkat gapo. Pergi kubur, minta hajat berkat, boleh beri manfaat dan mudarat. Minta pertolongan daripadanya di saat hajat. Dan mendekatkan diri dengannya, dengan berhala, dengan kubur, dengan gambar Tok Wali Tok Guru dah, dengan Tok Wali Songo dah. Dengan menggunakan sebahagian daripada harta mereka, guna hajat, sedekah lagi apa, berkat dah. Lepas habis bagi dah, beri ke berhala, beri ke kubur dah. Serupa lah. Hal ini juga berlaku kepada orang-orang yang mengiktikadkan sesuatu kepada ahli kubur. Mereka membesar ke kubur tersebut dalam bentuk yang tidak dilakukan melainkan hanya kepada Allah SWT sahaja sepatutnya. Sepatutnya besar ke Allah secara tu. Tahap kepada Allah dah. Minta hajat ke apa. Kadang-kadang setengah tu tak. Sepatut kita nak doa. Kita sedekah, siapa sedekah baru minta nak Allah SWT dah. Ni tak dah sedekah ke kubur baru minta hajat dah. Itu masalah. Bahkan ada yang sanggup meninggalkan melakukan maksiat apabila berada di sisi kubur. Si kubur takut dah. Kubur orang yang mereka besarkan kerana bimbang akan ditimpa hukuman. Daripada si mati Tok Wali tersebut lah yang berada dalam kubur tersebut. Kalau sumpah kau, wallahi main-main tipu dah. Kalau ya apa, dengan nama Syekh Abdul Qadir je, Syekh Abdul Qadir Janani, kau apa demi nama Syekh Abdul Qadir Janani tak berani dah. Ataupun Wali Kutub, Wali Abdal mana-mana tak berani dah. Sumpah tak berani, tipu atas nama Tok Wali, takut kena bala dah. Nama Allah memang sumpah tipu dah. Begitu juga maksiat. Di kubur-kubur takut nak maksiat. Masjid buat maksiat lagi dah. Pondok buat maksiat lagi. Tapi kubur tak berani dah. Kubur Tok Wali ni kena bala dah. Nah itu pun ada timbul dah. Di Aceh tu kena bala ada setengah kata kes disko di kubur. Minta hajat syirik ni tak bala dah. Disko di kubur baru kena bala dah. Takut maksiat kubur dah. Seolah-olah Tuhan lah kubur Tok Wali dah. Padahal maksiat tersebut kemungkinan besar tidak ditinggalkan meskipun yang terlibat berada dalam Masjidil Haram sekalipun dia tak tinggal maksiat tersebut. Tapi di baik kubur dia takut. Mana-mana masjid ataupun berdekatan dengan masjid berani belaka buat maksiat. Tapi di baik kubur tak berani. Ada setengah yang melampau sanggup bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT secara dusta. Wallahi memang tipu bangar pun wallahi tak. Tetapi tidak sanggup bersumpah secara dusta terhadap si mati. Yang dibesarkannya dan diagungkan oleh mereka tak berani dah. Demi Syekh Abdul Qadir dan demi Syekh Nazir Al-Kubrusi ni dah. Demi Tok Wali Masongo Wali gapo tak berani sumpah dengan nama Tok Wali dah. Takut kena bala. Berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan mereka pada yang si mati dalam kubur boleh memanfaatkan atau memberikan mudarat. Sebenarnya jika hati mereka sendiri tidak cenderung kepada i'tiqad seumpama itu, sudah tentu tidak akan ada seseorang pun dalam kalangan mereka yang menyeru sesuatu selain Allah. Baik orang yang masih hidup maupun yang telah mati untuk mendapatkan suatu manfaat maupun membendung suatu kemudaratan. Buku surat 970. Ni kalau nak suruh mustajab doa, kita doa kat kubur. Doa kepada bekas mati, doa pada kita dah. Tu masalahnya. Lepas tu main buah khilah lah, berkat kubur khilah lah, main buah khilah lah. Padahal benda tu akan membawa kepada benda melarat dah. Karut lah ada benda tu tak. Banyak lebih mustajab. Doa tengah malam, mustajab doa. Di apa? Hari Jumaat di masjid dah. Masjid orang itikaf ke apa lebih mustajab doa. Ni dok di kubur baru mustajab. Karut tu dah. Dah berkat dengan kubur Tok Wali mana Imam Syafi'i lah ke apa. Karut belaka. Benda ni kita berasa kadang-kadang tipu dari syaitan, dia bisik itu dah. Kita berasa jadi doa ni. Doa depan kubur Imam Syafi'i kalau di kubur siapa-siapa dah. Padahal tak nak kait. Kita ikhlas niat sungguh tengah malam doa. Boleh juga dah. Ni ada cerita saya dah. Dia doa tengah malam dah nak dia nak puasa dah. Baca-baca tak apa ingat mana dah. Lepas semaya ajak ke apa. Esok tu nampak depan mata dah. Nampak depan mata jawapan. Gitu je. Tak nak depan kubur Tok Wali semaya tengah malam. Boleh tak? Tapi tak timbul mana cerita gitu tak. Buat sendiri-sendiri tengah malam semaya ni tak. Masjid mana kau berapa tak. Tapi kubur Tok Wali.
Padahal tak nyabik tapi dia berasa macam mustajab dah. Setan duk bisik ke dia supaya jadi viral lah. Jadi viral supaya orang itu pakat puja kubur dah. Okey, ataupun terfitnah dengan kubur dah. Jadilah. Jadi kes yang ada tikak tak betul tu kan. Okey, yang kedua B ni. B dia. Doa nazar dan sembelihan bukan kerana Allah adalah syirik. Ataupun kerana Allah dan kerana Tok Wali syirik dah. Serentak. Berhubungan mendekatkan diri kepada orang yang telah mati, ia boleh dilihat kepada nazar-nazar yang dilakukan untuk kubur-kubur. Di kebanyakan tempat, banyak tempat. Di sebelah ada kubur ke apa. Sebelah ni ada kaitan dengan alam ghaib juga dah. Ada. Cuma manusia tahu ni dah itera-tera mujarrabat ni dah. Mujarrabat dah. Ni kita sebut mujarrabat ni dah. Dia tak ia berasa macam ada suatu unsur ghaib. Sebelah-sebelah dia berasa macam ada power menjaga dah. Penjaga-penjaga tu macam boleh berhubung dan sehingga boleh minta dia jagalah tempat tu dah. Sembuh patah lah dulu dah, sembelih kurban lah dah. Dulu kat Sungai Nil di Mesir tu dia korban wanita dah. Dah tak tahu kata korban seorang wanita supaya tidak mengamuk dewa Tok Wali dalam sungai dah, Tok Wali Sungai Nil tu dah. Takut ngamuk gak kering sungai. Lepas tu jadi sungguh dia dapat bila Islam kata Suami Umar Khattab air sungai jadi sikit je. Tak korbetin oleh wanita ni. Lepas Umar pun apabila sahabat governor di Mesir ke apa tu atas surat ke apa, Umar balas balik suruh tuhuk dari sungai tu. Beri gutai ke sungai, jadi semua molek-molek tak ada apa-apa dah lah. Jadi ikut agak dia lah, ikut agak dia kak. Dengar kena buat ayat ke dia diperkatak-katak oleh Tok Wali di dia tu dengan dewa sungai ke apa atau Tok Wali di sungai dah ataupun wali nabah di sungai dah. Jika salah seorang daripada orang yang bernazar itu diminta supaya membelanjakan sedikit harta mereka yang digunakan untuk bernazar itu kepada jalan Allah SWT, nescaya dia tidak akan mengeluarkannya untuk jalan Allah betul-betul dakwah ikhlas tauhid ke apa tak cara mana dah. Tapi untuk kubur kat habis dah. Macam kubur Khomeini. Khomeini ni zuhud lah. Masa tu pemerintah Iran yang zalim dah. Syah ke apa tu. Jadi dia Khomeini jatuh dia lah. Khomeini zuhud dah, umur kecil dah. Tapi dia mati, apabila dia mati Khomeini tu, wak kubur pula kubur mah tu mahal juga. Supaya tolong dengan Raja Syah. Apa panggil dia, pemerintah Iran sebetulnya zalim, lebih kurang juga. Dah habis duit rakyat juga buat kubur dah gitu lah soalnya. Jadi gitulah dia kata dah, untuk Allah kat payah, untuk karut ni mudah dah. Ini maklum diketahui oleh orang yang mengenali hal ehwal mereka. Jika ada orang yang menyatakan golongan kuburiyah itu juga mengiktikadkan, meyakinkan bahawasanya Allah yang memberikan manfaat dan juga mudarat. Sebab ibu dengan izin Allah ni. Tok Wali tolong kita ni. Kita minta Tok Wali direct ni, Tok Wali tolong kita dengan izin Allah dah. Semua tu i'tikad ahli sunnah dengan izin Allah memang buah tu lah dah. Abu Hasan Asy'ari pada hadat nyapit dah. Tapi dia nak ayat bunyi nak suruh boboh tepek juga ke Asy'ariyah Maturidiyah tu. Dia kata dengan izin Allah, boboh dengan izin Allah, biarlah karut-marut pun. Dia kira tidak syirik bagi dia kan. Segala kebaikan dan keburukan adalah berada pada tangan Allah SWT belaka. Meskipun mereka meminta bantuan daripada orang-orang yang telah mati, mereka sebenarnya meminta supaya Allah SWT melaksanakan apa yang mereka pinta itu. Yang boleh tu lah. Walaupun minta dengan Tok Wali ni sebenarnya minta dengan Allah. Tok Wali tu minta dengan Allah pula. Belik gitulah. Bagi menjawabnya, suka dinyatakan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah juga mengetahui yang Allah SWT adalah Tuhan yang maha memberikan mudarat dan juga memberikan manfaatnya. Segala kebaikan dan keburukan berada pada tangan Allah SWT belaka. Hakikatnya Allah belaka. Tuhan nombor satu ni. Berhala mungkin tak cek Tuhan dah. Orang-orang syirik dulu ni. Orang Quraisy dulu. Dia percaya bahawa Allah SWT ni super power dah. Yang paling berkuasa. Cumanya Allah ni beri mandat ke Tuhan dia sikit-sikit kepada Tok Wali ataupun berhala-berhala. Tok Wali tu lah dah. Roh-roh Tok Wali di sebalik berhala tersebut. Supaya menunaikan hajat. Boleh menunaikan hajat dah. Tak payah minta dengan Tuhan. Ataupun jadi perantara minta Tok Wali minta Tuhan pula. Gitulah. Seolah Tuhan ni jauh tak apa dengar pekok. Gitulah anggapan dia.
Mereka menyembah berhala-berhala mereka dengan tujuan supaya berhala-berhala tersebut mendekatkan mereka dengan Allah SWT. Sebabnya Allah ni jauh, tak apa dengar, pekok dah. Jadi tak boleh dekat, boleh jadi macam menteri-menteri pegawai-pegawai itu ke bawah boleh jumpa raja. Allah SWT ni macam raja manusianya, lemah hina ni, tak boleh sampai ke bawah dah. Dah, gitulah. Yang anggap Allah ni macam raja dah. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam kitabnya yang maha mulia, kata mereka dah. Dia kata, supaya berhala tersebut mendekatkan mereka dengan Allah SWT. Ya adalah diakui jika tidak berlaku pada seorang Islam melainkan tawassul dalam bentuk yang telah dijelaskan sebelum ini. Iaitu tawassul dengan amalan soleh dan baik yang dilakukan oleh orang yang soleh yang telah meninggal dunia, itu tidaklah mengapa. Tawassul dengan amalan soleh dan perkara baik yang dilakukan oleh soleh. Jadi guna bukan tawassul dengan tubuh badan orang soleh itu saja jahat. Tapi dengan amalan soleh orang yang baik, orang yang telah meninggal dunia. Nama yang paling afdalnya ialah bertawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup sahaja. Kan nak kira suruh afdal, suruh elok khilaf untuk takut terjerumus, terbabas. Tadi minta sebelum dia mati, minta doa dia, suruh minta dia doa kita sebelum dia mati. Jangan tunggu dia mati. Dan dia mati takut sama-sama dah. Jadi berselaru antara dia ni diberi mandat ketuhanan. Pasal roh dia setengah-setengah anggap ni, dia mati, Tok Wali tu akan jadi ada sifat ketuhanan dah. Dia ada power. Semakin berkuasa apabila telah mati dah. Itu masalah dah. Jadi afdalnya tak usah ambil hak orang kat awal ni, orang kapur ni, jangan ambil hak khilaf-khilaf dah. Dia kena kaedah gini dah. Orang awal ni untuk jaga akidah dia, moleknya ambil hak tegas sikit untuk amal dia. Biarlah kata Wahabi ke apa pun dah. Yang pentingnya selamat. Orang hak dia mengaku dia alim kat, gomogi dia lah. Dia berani sangat dah. Dibirai-birai kesyirikan tu lah. Oleh sebab itu kita ni orang awam, supaya kita ni selamat akidah kita, kita ambil jelas-jelas Nabi ajar lah. Benda-benda orang ijazah pelik tidak ada dalil yang sahih, tunggu dulu dah. Tetapi orang yang beranggapan tidak berlaku kepada dirinya melainkan dalam bentuk tawassul yang dinyatakan di atas, dan dalam masa yang sama dia membesarkan orang yang telah mati tersebut dalam perkara yang tidak harus diiktikadkan. Jadi dia kata tawassul ni tak apa, tapi setengah ni masalah dia ni, dia ada cita-cita dia, cita-cita Tok Wali Keramat ni kadang-kadang ada sifat ketuhanan. Ni masalahnya ni. Setengah ni dia belik, dia kata tidak minta terus dengan Tok Wali dah. Para antara Tok Wali balik, minta balik ataupun dengan berkat Tok Wali dah, macam-macam dia kata. Tapi dia buat tu dah. Kubur besar ni dengar dia itikad takut nak supuh. Takut buat maksiat depan kubur tu nak. Cerita-cerita Tok Wali ni kun fayakun, ada macam-macam cerita ni. Keramat Tok Wali boleh selamat kapan nak tergelar ke apa. Jadi keyakinan dia tu, cerita-cerita keramat dia tu dibawa dalam amalan tawassul juga apa ni, tak serupa tawassul hak dia sebut, hak kata boleh ni. Dia lebih hak. Jadi seolah ada beri sifat ketahanan kepada Tok Wali ni. Dengan tambahan cerita-cerita keramat Tok Wali dah. Kemudian dia melebihi daripada apa yang diiktikadkan itu dengan cara mendekatkan diri pula kepada orang-orang yang telah mati itu dengan mengadakan sembelihan pula dah. Buat sembelih. Sembelih mana? Sembelih dekat dengan kubur dah. Dan nazar dah. Dan juga menyuruh mereka ketika memohon suatu hajat, suruh ya Tok Wali, ya Syekh Abdul Qadir Jani, ya Wali Songo ke apa dah, ya Tok Guru Ni Aziz pada setengah tu jadi Tuhan juga pun ni. Saya tak tahu lama Cina ada buat berhala Tok Guru. Tak boleh kira orang soleh, orang baik ni. Datuk Kon tu orang Melayu baik dia buat berhala dah. Orang itu sebenarnya berdusta dalam dakwaannya. Kononnya dia hanya bertawassul dengan amalan soleh orang yang telah meninggal dunia tersebut. Saya baca kitab tu. Dia kata tawassul bak dah. Tapi cerita capa kau istighosah, minta Tok Wali pun boleh, orang ni tak boleh dah. Lepas tu ambil dalil tawassul saja. Ambil dalil tu dah. Tapi nak benar tu, siapa ke istighosah, minta hajat dengan Tok Wali. Terus direct dah. Ini masalahnya. Jadi dia ni, dia berlawak dah. Dia main bawa sepelek. Padahal dia nak membenarkan perkara syirik. Jika mereka benar-benar bertawassul dengan amalan soleh orang-orang yang telah meninggal dunia itu, sudah tentu ke semua perkara yang disebutkan di atas itu tidak akan berlaku. Dia tidak akan membesarkan kubur, tidak buat besar kubur. Dah. Kalau sekadar nak buat berkat, apa yang besar kubur? Apa dia kena sedih, sayu? Apa yang takut buat maksiat dekat kubur dah? Dah, apa dia bersumpah dengan Tok Wali tak berani? Ya ada musuh-musuh hak lebih daripada sekadar berkat ataupun tawassul dah. Ya ada unsur pengagungan dah. Pihak yang dijadikan bahan tawassul dengannya tidak memerlukan rasuah berbentuk nazar.
berbentuk sembelihan, penghormatan maupun itiqad tertentu terhadapnya. Kalau kira nak tawasul sungguh kata boleh nak tawasul dengan berkat tubuh badan tak perlulah besar gapo dah. Nazar gapo sembelihan ni tak dah. Hal tersebut kerana yang dipanjatkan doa itu adalah Allah SWT, tak perlulah buat pelik-pelik dah. Dia adalah Tuhan yang maha memperkenankan doa hamba-Nya, maha mendengar, maha memperkenankan doa hamba-Nya. Dia tidak terikat dengan tawasul dengan amalan soleh. Orang yang telah mati, Allah SWT ni tak perlu dah nak tak perlu perantaraan dengan Tok Wali mana pakai dia dengan selalu dah. Untuk memperkenalkan doa hamba-Nya, apa faedah memberikan rasuah kepada amalan orang yang telah pun berada dalam tanah. Sembelih-sembelih ada je belik lah. Pada hari sembelih tu kan Tok Wali dia kata kan nak beri pahala kepada Tok Wali lah. Ada kononnya dah. Macam-macam belik pok ni nak lepas tekak dia lah. Pada hari pengagung kat Tok Wali sembelih tu kan rasa berkah, kan rasa hebat, kan ada unsur dewa-dewa ni, unsur-unsur puja roh tu. Mengagungkan roh tu baru ada kuasa kesaktian, dia sembelih lah, dikubur lah. Macam orang tak mau gapo ada setengah-setengah tu dia sembelih air lah gapo beri ke dewa sungai gapo. Supaya ada hubungan dengan alam ghaib, boleh berinteraksi, boleh minta tolong ni. Gitu juga dengan Tok Wali ni. Supaya jin tu lah. Sebenarnya apabila dia berasa pelik-pelik tu sebenarnya ada unsur jin gapo sebenarnya yang telah syaitan iblis dia telah buat lolok sebagai Nabi Hud lah gapo dah. Sebenarnya ia dilakukan oleh orang yang mengiktikadkan perkara tersebut boleh memberi kesan sama ada secara berkongsi maupun dengan cara sendiri. Tidak ada satu bentuk penyaksian yang paling adil selain daripada penyaksian yang dilakukan oleh perbuatan zahir manusia tentang batalnya dakwaan-dakwaan batil yang dikemukakan oleh lidah-lidah manusia tersebut. Jadi kita ajak ni puan ni kalau kita tanya dia kata tawasul ya dah. Tapi kalau kita tengok dia tu dah. Minta hajar dengan itikad dengan cerita dia tu pelik-pelik tu dah dengan kufayakun ke apa. Memanglah kita rasa dia ni bukanlah sekadar ambil tawasul, ambil berkat ataupun dengan doa dengan berkat Tok Wali ni, tapi sebenarnya dia terus ada keyakinan, ada tu mandat ketuhanan. Tak perlu minta nak Tuhan dah. Sama ada dia Tok Wali tu minta Tuhan ataupun Tok Wali telah diberi keizinan oleh Allah untuk tenang hajat. Jadi gitulah. Bahkan sesiapa yang beranggapan dia tidak melakukan melainkan hanyalah bertawasul sahaja, kemudian lidahnya mengucapkan wahai sepulan, dia kata tawasul tapi dia kata ya madat ya Husain, ya madat ya Syekh Abdul Qadir ni, ataupun ya pergi kubur mana ya Tok Wali dah. Tok Wali Hasan, Tok Wali gapo dah dia sebut. Wahai Tok Wali dah. Menyuruh orang yang diiktikadkan dalam kalangan orang yang telah mati untuk mendapat sesuatu, ya wahai Tok Wali mintalah. Bukan nombor ekor. Dia kata nombor ekor je tak boleh dah kau dah. Kita hajat baik tak apa, minta nombor ekor je tak boleh dah. Ada setengah masuk TV tu dah. Sebenarnya orang serupa berlaku dah. Orang itu sebenarnya adalah orang yang berdusta. Sebenarnya dia kata belawak, dia kata tawasul, bukan tawasul, sebenarnya itu dia berdusta. Orang yang membantah dan menyatakan tidak berlaku seruan terhadap orang yang telah mati dan meminta pertolongan daripada mereka orang mati secara berasingan. Mereka dikehendaki memberitahu apa makna seruan yang sering dilakukan oleh orang-orang awam di kebanyakan tempat. Bukan orang awam, tak guru dia sendiri pun dah. Di negara Yaman, wahai Ibnul Ajil, wahai Zailai, wahai Ibnul Luwan, wahai Pulan bin Pulan, wahai Nabi Hud, wahai gapo-gapo dah, wahai Syekh dah Habib-Habib dah. Jadi kenapa dia bubuh wahai-wahai teguh direct dah dengan Tok Wali gitu dah. Nak minta hajat dah. Apakah perkara ini hendak dibantah oleh seseorang? Adakah perlu diragui ini oleh seseorang? Apa yang berlaku di negara selain daripada Yaman lebih teruk dan lebih dahsyat. Yaman tu teruk mana? Tempat lain dahsyat lagi dah. Di setiap kampung ada sahaja orang yang telah mati yang diiktikadkan oleh seseorang sebagai mempunyai kelebihan tertentu dan diseru oleh orang ramai. Di Mesir pun ada dah. Kalau kapur tu tak ada Tok Wali, tak ada kubur Tok Wali, kena balak lah kapur dia. Tu anggapan dia dah, khurafat dia dah. Di setiap bandar ada sahaja sekumpulan orang seumpama yang disebutkan di atas. Hatta di kawasan Tanah Haram sekalipun mereka menyeru wahai Ibn Abbas, wahai Mahjub. Itu juga ramah lah. Masa Wahabi tak ada ya. Wahai Ibn Abbas, wahai gapo ni supaya tunai hajat. Apalagi yang menyeru yang lain daripada itu banyak lagi lah. Nampaknya Iblis dan bala tenteranya telah berjaya menunjukkan sikap yang lunak kepada kebanyakan umat Islam sehingga menggelincirkan kaki-kaki mereka daripada landasan Islam yang sebenar. Imam Syarqani ni tak bukan Wahabi juga dah, Syairah juga dah. Jadi tidak benar lah nah. Tapi tak tahulah.
Syiah dia dekat dengan Salafi lah biasanya. Kalau terbuka, sifat terbuka tu jadi lain sikit. Tapi kan dia bukanlah dari sana dah. Bukan Hanabilah bukan. Di mana orang yang memahami makna firman Allah SWT, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maksudnya sungguhnya benda-benda yang kamu seru selain daripada Allah, termasuk kubu-kubu ke apa tak boleh adalah makhluk-makhluk seperti kamu juga. Oleh itu cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu kalau betul kamu orang yang benar. Surah Ar-Rasd 7 ayat 194 ni. Betul? Itu hajat ke berani dah. Sebenarnya dia ngoyai dah buat cerita dah. So hak jadi tu dah. Nak sebar dah. Juta lah kita jadi tak mustajab tu tak geger dah. Gitulah perangai orang dah. Firman Allah SWT, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya ada bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadah kepada Allah semata-mata. Maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama dengan Allah. Surah Jin surah 72 ayat 11. Jadi sembah bersama-sama Allah. Nah. Jadi Tuhan ni bukan sembah makhluk saja, bersama-sama Allah hak jadi syirik ni. Jadi dia kata minta tak wali pun serupa ni minta Tuhan dah. Tak wali ke siapa Tuhan serupa lah gitulah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hasan Sahih At-Tirmizi 2894. Begitu juga dengan melakukan sembelihan dan bernazar untuk orang yang telah mati. Dengan sebagian harta tertentu bererti melakukan ibadah kepada mereka. Sebagaimana melakukan sembelihan untuk tunaian ibadah, mengeluarkan zakat melahirkan ketundukan dan ketenangan kepada Allah SWT dikira sebagai ibadah kepada Allah SWT tanpa sebarang perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Zakat, semua ibadah betul-betul ibadah tu sembelih ke apa? Tujuan ibadah. Dah. Pada Allah sajalah boleh dah. Siapa yang beranggapan terdapat perbezaan antara dua perkara di atas, sila bawakan hujah. Sembelih pada tak wali ni bukan ibadah dah. Doa minta hajat nak tak wali bukan ibadah. Siapa dia kata nak. Siapa yang mengatakan dalam melakukan doa, sembelihan, nazar kepada si mati, dia tidak pernah bermaksud untuk menyembah si mati itu, dia kata nak. Suka dinyatakan kepada mereka, jika begitu kedudukannya, apa yang mendorong anda melakukan kesemua perkara tersebut? Di situ dia apa kait nak kubur, apa sembelih dekat kubur. Apa dia minta hajat nak kubur? Allah ni pekak kau tak dengar, apa doa mesti di depan kubur dah. Tak boleh ke doa di masjid. Tengah malam ke masa semayang tahajud ke apa dah. Tiba-tiba minta nak kubur bahasa mustajab. Ada benda lah. Pelik tu ada benda tak kena dah. Memanjatkan doa kepada si mati ketika menghadapi suatu perkara tidak akan berlaku melainkan berdasarkan apa yang diarahkan oleh hati dan disuarakan oleh lisan mereka. Jika ketika meminta pertolongan daripada orang yang telah mati itu tanpa disertai dengan apa-apa etikad keyakinan, orang yang berbuat demikian sebenarnya menghadapi masalah mental. Kalau dia buat tu, apa pergi kubur baru minta hajat ni? Kalau dia kata bukan kerana keyakinan dia tak boleh tu boleh tunai hajat, atau diberi mandat ke Tuhan ni dah. Gila yang boleh buat gitu je nah. Kalau kita nak maaf apa gila dah. Kita tidak kan memang ada keyakinan yang pelik tentang kubur. Sehingga seolah ambil sebahagian sifat ke Tuhan ni dah. Tunai hajat manusia makhluk dah. Panjang. Okey, seterusnya. Begitu juga jika seorang menyembelih binatang untuk Allah SWT. Kenapa pula selepas itu diperuntukkan untuk si mati? Bapa sebut nama si mati untuk si mati dia. Dan dibawa ke kubur si mati itu bapa bawa ke kubur. Yang sembelih lembu ke kubur ke air ke apa ni. Bukankah orang-orang yang fakir masih ramai di atas muka bumi ini ni? Bapa nak sembuh ke kubur dah. Kenapa tidak dibawa kepada mereka untuk diambil manfaat saja? Perbuatan tersebut jika dilakukan oleh seorang yang berakal, bukankah itu menunjukkan dia melakukan berdasarkan dan qasad yang terdapatlah hatinya dah untuk. Seseorang yang waras tidak akan melakukan perkara tersebut, sebaliknya ia hanya dilakukan oleh seorang yang gila sahaja. Di masyarakat ni kata muka surat 7 pening hingga 77. Aduh, bila nak ambil? Pecah-pecah lagi ni. Kita ambil besar lagi C. Ambil C lagi lah.
Tanggapan orang yang mengiktikadkan sesuatu terhadap orang yang mati bukan orang musyrik. Ada orang kata kalau itikad orang yang mati ni tak ada kuasa ke apa, semakin dia mati tu semakin berkuasa, ada sifat ketuhanan, ada perkara kuasa dia. Ada diserahkan madak ketuhanan Allah dia dengan izin Allah dia. Jadi tanggapan dia bahan mana? Bukan orang musyrik ke? Yang anggap bukan musyrik apa dia kata dah. Dia sebut dengan izin Allah sebut kat buat benda lain tu tangkal ke apa pun bukan syirik dah dah. Jika ada orang menyatakan orang musyrik tidak memperakui kalimah tauhid, sedangkan orang yang mengiktikadkan sesuatu kepada orang yang telah mati itu memperakui kalimah tauhid, walaupun anggap macam berhala dah, anggap dia dah berkat kubur ni serupa dengan berkat berhala dah, tunai hajat ke apa. Tapi dia kata jangan disebut la ilaha illallah dah. Bagi menjawabnya suka dinyatakan memang benar mereka mengucapkan kalimah tauhid. Namun perbuatan mereka menyalahi apa yang diucapkan oleh lisan mereka dah. Macam tak erti gapo sebut la ilaha illallah tak faham dah. Orang yang minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan melainkan hanya Allah SWT saja daripada orang-orang yang telah mati, membesarkannya, berdasar, menyembelih binatang untuknya, sebenarnya telah meletakkan kesemua perkara tersebut di tempat Tuhan-Tuhan yang pernah menjadi sembahan orang musyrik jahiliah. Serupa je. Yang anggap tak wali macam Tuhan-Tuhan jahiliah dulu. Serupa je tak? Ada kuasa ghaib, ada kuasa ketuhanan, mandat ketuhanan yang diberi oleh super power iaitu Allah ni. Orang musyrik dulu pergi tu, orang hak ngaku Islam pun dia kurang kubur-kubur tak wali dah. Orang itu telah tidak meyakini kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebenarnya tidak percaya pun, sebut saja mulut ya. Dan tidak mengamalkan segala tuntutannya. Bahkan menyalahi kalimah tauhid baik dari segi i'tiqad keyakinan dalam hati maupun amalan zahirnya. Meskipun dia telah mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, namun dia telah berdusta ke atas dirinya sendiri. Dia telah melantik Tuhan yang lain selain daripada Allah, yang diyakini boleh memberikan manfaat dan juga memudaratkan. Dia menyembah orang-orang yang mati itu dengan cara memanjatkan doa, mengemukakan permohonan untuk mendapatkan pertolongan, menzahirkan ketundukan, membesarkan, mengadakan sembelihan dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengorbankan berbagai-bagai harta yang bernilai. Dah, kuat je duk setekoh kepada kubur kan. Bahaya kubur dah. Untuk mensabitkan seseorang benar-benar Islam bukan hanya dengan mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tanpa melakukan tuntutan yang terdapat dalam kalimah tersebut. Hal tersebut kerana jika orang Arab jahiliah mengucapkan kalimah tauhid tersebut tetapi dalam masa yang sama dia tetap menyembah berhala, dia bukan orang Islam juga dalam erti kata sebenar. Salah kau orang Arab jahiliah sebut la ilaha illallah, tapi orang jahiliah faham la ilaha illallah dah. La ilaha illallah tak boleh sembah berhala, tak boleh minta dengan kubur lah. Tiba orang ni ngaku Islam sebut la ilaha illallah tapi minta hajat dengan kubur, supaya minta dengan berhala. Pelik ada. Jika ada orang berhujah, Imam Ahmad dan Syafi'i pernah mengeluarkan dalam musnad masing-masing daripada hadis Abdullah bin Adi bin Al-Khayyar. Seorang lelaki Ansar memberitahu kepada beliau yang beliau pernah menemui Nabi SAW dalam majlis baginda. Lelaki itu meminta keizinan daripada Rasulullah SAW untuk membunuh seseorang lelaki dalam kalangan munafikin di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bukankah dia mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Orang munafik ni dah. Jadi ada sahabat dia bunuh lah orang munafik, tapi sebut la ilaha illallah, Nabi tak boleh bunuh dah. Lelaki Ansar itu menjawab, ya wahai Rasulullah, tapi tidak ada syahadah baginya. Sebut saja la ilaha illallah tapi tak ada syahadah lah. Sebab ia munafik dah. Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah SWT? Lelaki itu menjawab, ya, tapi tidak ada syahadah baginya. Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia menunaikan solat? Lelaki itu menjawab, ya, tapi tidak ada solat baginya. Dia munafik solat pun tak ada guna dah. Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang Allah melarang aku daripada membunuhnya. Jadi walaupun dia munafik, Nabi pun tahu, setengah sahabat tahu. Tapi Nabi kata Allah larang juga dah daripada membunuh orang munafik. Sahih Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, Sunan Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu juga dengan hadis yang terdapat dalam As-Sahihain daripada hadis Abu Sa'id tentang kisah seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Ada lelaki munafik tu tak? Kata Nabi suruh takut kepada Allah dah. Dalam hadis tersebut menjelaskan, Khalid bin Al-Walid menjelaskan, beliau berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya memenggal lehernya? Baginda SAW bersabda, tidak, kemungkinan dia menunaikan salat. Khalid berkata, berapa banyak orang yang mengucapkan dengan lisannya,
sesuatu yang tidak pernah wujud dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah diperintahkan mengintip apa-apa yang ada dalam hati-hati manusia dan membelah untuk mengetahui apa yang terdapat dalamnya dalam hati dia. Jadi Nabi Allah tak perintah pergi korek orang yang munafik suruh dalam hati dia dah. Cuma Allah Nabi tu tahulah, diberitahu dah oleh malaikat ke apa dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dah. Begitu juga dengan hadis Usamah bin Zaid yang membawa makna yang sama dengan dua hadis di atas. Bagi menjawabnya dah, suka dinyatakan tidak diragukan lagi sesiapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tidak terdapat perbuatan-perbuatan jelas menyalahi kalimah tersebut, dia merupakan orang Islam yang terjamin darahnya dan hartanya apabila dia telah melakukan rukun-rukun Islam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi dia ni, dia ucap kat, kita tak tahu dia buat syirik antara jelas ni. Misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka mengucapkannya, terselamatlah darah dan harta mereka daripadaku kecuali dengan hak Islam. Perhitungan seterusnya untuk mereka terserah daripada Allah. Dia mengucap salat, zakat, berahlah hak darah dia terjaga. Masalah dia munafik ke apa, tak wajib, tak boleh jatuh hukum lah, ikut hak zahir. Begitu juga dengan orang yang mengucap tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi tentang rukun Islam tetapi tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melaksanakan rukun Islam. Yang mengucap dah, tapi tak ada masa dah. Orang sebegini wajib dihukumkan sebagai tetap beragama Islam berdasarkan apa yang diucapkan oleh lisannya sahaja. Itulah dimaksudkan dalam kenyataan Usamah bin Zaid dalam hadis di atas. Sebaliknya bagi orang yang telah menuturkan kalimat tauhid dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi kalimat tauhid tersebut yang diucapkannya itu, seperti mengiktikadkan, meyakini sesuatu kelebihan pada orang yang telah mati, tidak diragui lagi mereka sebenarnya telah melakukan sesuatu yang menyalahi perakuan tauhid yang diucapkan oleh lisan mereka. Sebut la ilaha illallah tapi tak percaya tak wali ni ada kuasa ketuhanan. Jika hanya semata-mata mengucapkan kalimat tauhid mewajibkan seorang dikatakan masuk ke dalam Islam dan keluar daripada kekufuran tanpa mengira sama ada yang terlibat melakukan perkara yang menyalahi kalimat tersebut. Selepas itu ataupun tidak, sudah tentu kalimat tersebut bermanfaat kepada orang-orang Yahudi juga. Meskipun mereka menyatakan Uzair itu anak Allah. Orang Yahudi sebut la ilaha illallah, semua tidak sebut Muhammad Rasulullah dah. Memang Nabi tak siapa lagi zaman dia dah. Tapi sebut anak Allah dah. Uzair anak Allah. Bermanfaat kepada orang Kristian meskipun mereka menyatakan Isa itu adalah anak Allah. Dah. Dan ni ada kata ajaran wahdatul wujud Nur Muhammad dah. Ahmad bila apa? Muhammad bila mim jadi Ahmad. Ahmad bila alif bila mim dah jadi Ahad, gitulah kan. Jadi dia menganggap Muhammad tu ada ahad, ada sifat ketuhanan juga dah. Jadi tak sebut anak Allah pun, Nabi Muhammad juga dianggap sebagai sebahagian daripada Allah SWT, iaitu Nur Muhammad dah. Daripada apa tajalli sifat ketuhanan macam cahaya lah. Ni ada pada hak mengaku Islam kerana terpengaruh dengan falsafah. Ada tasawuf ni, tasawuf falsafah ni tasawuf akli dia, bukan latih rohani pun. Ada juga capa ni meditasi tapi maksud dia ialah falsafah Yunani ni. Tak apalah. Dan bermanfaat pada orang-orang munafik juga meskipun mereka mendustakan agama Islam dan mengucapkan di lisan-lisan mereka perkara-perkara yang berbeza dengan apa yang terdapat dalam hati-hati mereka dah. Wajak dia Islam lagi tapi hati perut dia kata tidak percaya Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Allah SWT dah. Tak kafir lah kira dah sebabnya dia tidak buat zahir syirik dah. Kesemua tiga golongan yang disebutkan di atas mengucapkan kalimah tauhid belaka, munafik ke bahkan Nasrani pun macam ada la ilaha illallah juga kalau kira terjemah asal dia dah. Cuma dia kata Nabi Isa ni penjelmaan dah, tajalli dah. Dan juga dia ni pancara dah, dia juga ada sifat manusia dan sifat ketuhanan sekali dah.
Cuma dia mati, jadi banyak sifat ketahanan lah. Gitulah, kaedah macam tak wali ya. Kesemua tiga golongan yang disebutkan atas mengucapkan kalimat tauhid belaka dah. Bahkan ucapan terhadap kalimat tauhid tidak mengundang manfaat kepada golongan khawarij sekalipun. Khawarij ni bukan masalah syirik kubur ke apa dah. Cuma yang ekstremis dah. Padahal mereka adalah golongan yang lebih sempurna tauhidnya dan lebih kuat beribadah berbanding dengan tiga golongan yang disebutkan di atas. Mereka tetap menjadi bahan bakar dalam api neraka. Itu Imam Syafi'i dikata muka 79 hingga 81. Saya rasa sekali tak masuk dia panjang lagi pembahasan dia. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah subhanaka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.